Baik. Okey. Tiba-tiba je Lana ya. Agak tiba di situ. Baik. So, kita lihat Okey, latar belakang sejarah. Okey, perlembagaan persekutuan. Okey. Perlembagaan iaitu undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara, dan asas pembentukan perlembagaan iaitu daripada Undang-Undang Negeri Melayu. Dalam Undang-Undang Negeri Melayu, okey, iaitu raja sebagai pemerintah. Rakyat akan memberikan taat setia. So, undang-undang dan sistem pemerintahan akan ditentukan oleh raja. Raja yang buat undang-undang, raja yang buat sistem pemerintahan. Dan undang-undang yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Daulat Melaka telah menjadi rujukan kepada undang-undang lain seperti Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan juga Undang-Undang 99 Perak. Jadi, undang-undang yang lain ni, negeri-negeri lain semua menjadikan Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka sebagai rujukan. Kalau nak buat undang-undang. Okey, kemudian asas pembentukan perlembagaan persekutuan ini berasaskan juga kepada Undang-Undang Inggeris, di mana British telah memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri selat. Kita tahu negeri-negeri selat ada 3, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Jadi, British telah perkenalkan undang-undang ini di 3 negeri ini dan dikenali sebagai Charter of Justice. Dan ini diambil daripada undang-undang yang telah digubal di England dulu. Jadi, piagam yang terpilih. Piagam ni maksudnya perkara-perkara undang-undang yang terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan negeri-negeri selat sahaja diguna pakai. Maksudnya di sini bukan semua perkara dalam Charter of Justice itu diambil bulat-bulat dan diamalkan di negeri-negeri selat. Tidak. Dia hanya ambil beberapa dan terpilih sahaja akan digunakan di negeri-negeri selat. So, contohnya Charter of Justice 1807. 1807. Jadi kalau kita lihat Charter of Justice ni ada 3 di sini. Charter of Justice di negeri-negeri selat. Charter of Justice yang pertama pada tahun 1807, dengan tujuan mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang. Kemudian Charter of Justice yang kedua pada tahun 1826, iaitu menyatukan mahkamah-mahkamah yang ada di Singapura, Melaka dan juga di Pulau Pinang. Itu Charter of Justice yang kedua pada tahun 1826. Dan Charter of Justice yang ketiga 1855 mewujudkan mahkamah di Singapura, Melaka dan juga Pulau Pinang. So, itulah dia. Asas pembentukan perlembagaan. Kalau kamu dah salin, boleh tulis dah kat sini. Kalau belum, tak apa. Cikgu berikan masa. Memang hari ni memang hari di mana anda akan menyalin nota. Menyalin nota. Dan nota jangan risau, nota ringkas-ringkas saja. Bukan nota buat ayat panjang-panjang. Tidak. Kalau dah, tulis dah
Dia cikgu. Okey. Daniel ni. Oh, okey. Tadi bukan train lah. Korang ni dengar je. Cikgu tadi ada train lalu ke? Ke cikgu KLRT sekarang? Takkanlah cikgu mengajar daripada LRT. Agak-agak lah kan. Cikgu ada ni di studio cikgu, di mini studio. Okay. Mini studio di mana cikgu tengah working out untuk buat lagu dan sebagainya lah. Okay. Macam-macam projek sebenarnya. Okay. Baik. Okay, dah Okay, Venus kata dah. Yang lain-lain ada yang belum lagi? Dah Okay, jap. Silakan Syah. It's okay. Hari ni memang hari kita untuk ulang kaji bab 2 yang kita telah pelajari dan juga sambil kita menulis nota. Sebab cikgu bimbang juga sebenarnya nanti bila kamu buka sekolah, biasanya cikgu kamu akan biasalah kalau subjek sejarah ni. Okay. Iaitu dia akan kata apa? Dia akan kata sila buat nota. Lagu Janian Nick tu cikgu yang buat ke? Lagu mana Lagu yang gatal tu memang tak lah. Memang aku hidok lah nak buat lagu-lagu gitu. Kan? Macam mana Diana nyanyi? Nyanyi sikit Diana. On kan mic tu. Cuba nyanyi. Cuba nyanyi sikit. Ah, tak apa-apa lah. Lagu macam tu pun boleh pergi viral. Okay. Boleh viral sampai ke orang putih lagu viral. Ha. Padahal tajuk lagu gatal je. Kan. Is it salah being gatal Kan. Itchy. Ya, betul lah nah. Okay. Itchy. Ya, itchy. Gatal lah kan. Kan. Tak salah rasanya kalau gatal. Gatal dia garu. Kan. Okay, Nazira. Okay. Ya, gatal garu kan. Kan. Gatal pun nak jadi isu. Okay. Okay. Baik. Okay, so ramai yang kata dah. Okay. Bagaimana dengan Aisyah dengan Danisha? Okay, Danisha pun kata dah. So Aisyah pun should be dah kot. Oh, jap. Okay, Aisyah. Aisyah ni memang dia ni. Memang dia cekap dalam dia teliti bila buat kerja tu, memang dia teliti. Kan. Jadi itu paling penting lah. Okay, ciri-ciri pelajar-pelajar yang hebat. Dia teliti. Teliti. Dan ada tak siapa kat sini yang berancang untuk dropkan mana-mana paper elektif? Ada yang Uish, kalau drop tu I rasa boleh lah, tapi jangan buat. Recommended jangan buat. Okay. Kan tak berani cikgu. Sebab ada yang kata okay nak drop nak drop at maths lah, ada yang kata nak drop account lah, apa semua kan. So tak tahulah. Pada cikgu, kalau korang dah ambil jalan tu, jalan je lah terus kan. Kan. Betul cikgu. Kena just buat it. Just buat saja, jangan drop ya. Sekolah tak bagi drop saya macam nak drop at maths tapi macam ragu-ragu. Macam mana cikgu? It's okay. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau kamu nak drop. Tetapi kamu ada solution lain ke? Means that ada ke subjek elektif lain untuk cover kamu punya tu? Dia kena bersesuaian dengan kehendak jugalah. Okay. Okay, account dengan ekonomi. So kalau okay, yes. Kalau kamu rasa kamu dah ada account dengan ekonomi, so kalau kamu nak drop untuk at maths, well, should be okay kot. No problem kot. Okay. Tapi Cikgu, ah jap. Kalau actually untuk macam
sains punya elective lah. Hmm. Kalau drop kimia, dia pun can actually drop at maths at the same time. Ya betul. Itu bahaya juga. Tu bahaya. Tapi kalau ada pelajar macam ni, dia ada ambil account dengan ekonomi, lepas tu dia ambil maths sebagai salah satu lagi elektif untuk mencukupkan 9 mata pelajaran kan. But then kalau kamu drop maths pun, tak ada masalah rasanya sebenarnya. As long as kamu dah ada account dengan ekonomi, so dah ada cukup dah untuk mencukupkan untuk mata pelajaran di kertas sijil SPM tu. So yang penting kamu kena bincang dengan parents dulu. Takut nanti sekarang bak kata Daniel kalau saya drop satu subjek, mak saya drop 10 tahun dari kehidupan saya, cikgu. Kita tak nak unsur-unsur begitulah. Kan. Tak pasal-pasal. Ya, kesian. Kalau aku begitu, kesian. Okay. Mak dia akan drop dia 10 tahun. Ui, bahaya tu, bahaya. Okay. Jadi kena bincang dulu dengan ibu bapa kita dulu ya. Jangan buat pasal. Okay. Baik. Bukan drop. Betul Lana. Cikgu sokong. Nasib baik 10 tahun dia tak drop off dekat rumah anak yatim tak. Tak pasal-pasal jadi anak yatim. Ui, ngeri ngeri. Jadi beruntunglah ya. Okay, baik. Kita teruskan. Okay, untuk yang kedua. Okay, yang ini. Okay. Baik. Yang ini banyak sikit lah. Terus terang cikgu cakap kan. Sebab dia ada sedikit explanation. Kalau tak ada explanation nanti kamu tak faham. Okay. Baik. Iaitu di Sarawak. Okay. Yang tadi kita tengok tadi. Iaitu di negeri-negeri Selat. Okay. Yang menggunakan Charter of Justice. Kemudian di Sarawak pun ada sebenarnya. Di Sarawak terdapat the Sarawak Application of Laws Ordinance 1949 yang menggunakan the Common Law of England. Sabah ada undang-undang yang sama disebut Sabah Application of Laws Ordinance 1951. Dan kemudian, pada Ogos 1956, Perlembagaan Sarawak memberikan kuasa kepada kedua-dua ini. Kaunsil Negeri, Majlis Negeri ataupun Majlis Negeri membuat undang-undang dan juga Majlis Tertinggi. Dan kedua-dua ini mendapat kuasa pentadbiran negeri. Mendapat kuasa pentadbiran negeri. Di sebelah kanan tu iaitu di Sabah, pada peringkat awalnya Majlis Undangan, dan Majlis Kerja. Majlis Undangan yang menggubal undang-undang. Namun begitu, selang beberapa tahun kemudian, mereka telah menyerahkan tugas-tugas ini. Majlis Undangan dan Majlis Kerja menyerahkan undang-undang menggubal undang-undang ini, menyerahkan tugas menggubal undang-undang kepada Gubernur. So kamu masih ingat Sarawak, kalau pada tahun-tahun Sarawak dengan Sabah ni, back to 1949, 1951 apa semua ni, sebenarnya mereka menggunakan undang-undang daripada Common Law of England. Kerana apa? Kerana pada waktu-waktu ini 1949 sampai 1956 ni, mereka sebenarnya di bawah pentadbiran British. Dan sebelum itu, before 1949, kita tahu bahawa Sarawak di bawah kuasa keluarga Brooke dan Sabah di bawah kuasa SBUP. Jadi, dan kita dah belajar masa form 4 hari tu, iaitu bab yang keempat, iaitu penyerahan Sarawak kepada British. Begitu juga penyerahan Sabah kepada British. So maknanya penyerahan Sarawak dengan Sabah tu, walaupun penyerahan Sarawak tu mendapat tentangan, tetapi penyerahan Sarawak itu berjalan juga. Dan akhirnya Sarawak dengan Sabah dikuasai oleh British. Jadi itu ceritanya lah. Baik. Itu berkaitan dengan perlembagaan sejarah asas penggubalan perlembagaan. Kemudian sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan ini kita akan lihat daripada sudut 4 tahun. 4 tahun ini ya. Iaitu 4 tahun ini iaitu pada tahun 1877, 1946, 1948 dan 1957. Baik. Sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan ini pada tahun 1877
okey, mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof. Dan okey, kita tahu dalam mesyuarat itulah mereka menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Dan peranan yang sama juga dimainkan oleh semua majlis negeri di negeri-negeri lain, seperti di negeri Selangor, di negeri Sembilan, di negeri Pahang dan di negeri-negeri lain. So, peranan yang sama ini menggubal undang-undang dimainkan oleh majlis negeri. 1946. Kita tahu 1946 ialah berkaitan dengan Malayan Union, iaitu penubuhan Malayan Union, iaitu pada 1 April 1946. Dan bila tertubuhnya Malayan Union, maka undang-undang ini telah digubal mengikut negeri. Contohnya Undang-Undang NNS, Negeri-Negeri Selat, digubal oleh Majlis Undangan Negeri. Undang-Undang NNMB, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, digubal oleh Majlis Persekutuan. Dan kemudian Undang-Undang Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu, digubal oleh Majlis Negeri. So, setiap negeri-negeri ini ada majlis undangan ataupun majlis yang menggubal undang-undang yang berbeza-beza. Okey. 1948, kita tahu 1948 iaitu penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, dalam perjanjian itu ada mengandungi pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan juga kewarganegaraan. Dan kita tahu Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini ditubuhkan kerana apa? Kerana penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union yang berlaku pada tahun 1946. So, hasil penentangan itu, Malayan Union telah dibubarkan dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baik. Kemudian 1957. Kita nak merdeka. Kemerdekaan Tanah Melayu. So, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang juga dikenali sebagai Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red telah digubal, disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain. Dan inilah menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Bermakna ada 4 tahun yang penting untuk sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan, iaitu 1877, kemudian juga 1946, kemudian 1948 dan 1957. So, ada 4 tahun yang penting dalam sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. So, dalam perjanjian persekutuan 1957 ada 5 perkara terma rujukan utama. Terma rujukan utama ni maksudnya adalah kita kata dia prime reference. Maknanya reference yang utama. Rujukan utama. Nak buat perjanjian ini mesti merujuk kepada 5 perkara yang penting ini, iaitu 5 matlamat utama yang penting. Terma rujukan ataupun 5 matlamat yang penting. Apakah 5 terma rujukan utama atau 5 matlamat utama perjanjian persekutuan 1957? Sebenarnya matlamat utama atau terma rujukan utama ialah untuk mewujudkan kerajaan persekutuan yang kukuh. Itu satu. Kemudian yang kedua, perjanjian ini akan menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu. Perjanjian itu ya. Yang ketiga, perjanjian persekutuan ini akan menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Kemudian, perjanjian terma rujukan utama bagi perjanjian ini menyatakan bahawa Parlimen hendaklah mengandungi 2 dewan. Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dan satu lagi, iaitu terma rujukan utama iaitu nak mewujudkan kewarganegaraan yang sama.
So inilah 5 perkara termerujukkan utama Perjanjian Persekutuan 1957. Okay. So kenapa cikgu letakkan 5 perkara termerujukkan utama? Kerana soalan ini pernah keluar dalam trial. Okay, soalan dalam trial baru-baru ini, okay, trial 2021. So ada keluar tentang 5 perkara termerujukkan, okay, Perjanjian Persekutuan 1957. Sebab tu kita kena mention kan. Okay. Baik, kalau dah salin tulis dah. Nanti kita boleh teruskan kepada yang ketiga. Kita cuma ada 4 slide saja. So don't worry kita ada 4 slide sahaja. Okay. Okay, Hiz, bagus. Hiz kata sudah. Hiz ke Hazi? Macam sebut ni? It's okay, Danisha, continue. Hiz ke Hazi? Oh, I see. Okay, Haziq. Kau ni buat cikgu terkejut je. Okay, satu lagi. Nota ni sebenarnya memang nota yang cikgu buat jadi kalau boleh kalau kamu nak share tu boleh, tak ada masalah, share dengan kawan-kawan semua kan, boleh. Tapi sebaik-baiknya sebelum share tu minta pelajar tu tanya cikgu dulu. Kenapa? Kadang-kadang bila kita mengambil nota daripada orang lain ni sebenarnya keberkatan tu tak ada kalau tanpa izin. Jadi kalau sebaik-baiknya minta izin supaya nota tu dibawa sekali dengan roh nota tu. Roh nota tu akan bersambung dengan kamu
Jadi perlunya dalam ilmu ni kita beradab, dan antara adab dia ialah kena mohon keizinan daripada orang yang memberikan ilmu tu. Kalau main ambil je memang boleh, tapi takut tak berkesan. Nanti korang cakap, aku pakai nota ni okey je, kau pakai tak, kenapa tak okey? So aku pakai sebab aku memang join kelas ni. Kau pakai tapi kau tak join kelas ni, kau tak tanya pun, sebab itu kau tak okey. Dia ada sebab dia tau. Jadi itu dikatakan sebagai beradab dalam kita kata dalam pengajian ilmu. Ya, betul. Untuk kepada mana-mana pelajar yang mungkin tak jelas, NNS ialah negeri-negeri selat, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. NNMB ialah negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan negeri-negeri Melayu bersekutu ada 4, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. So itu 4 negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, so ada T kat situ, tidak bersekutu, terdiri daripada 5 negeri, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. So ada 5. Maknanya NNS 3, NNMB 4, NNMTB 5. Itu je perbezaan dia. Oh, okey. So, cikgu, exam hari tu saya pakai nota cikgu, ajar kawan-kawan. Okey, bagus. So, apa yang mereka perolehi daripada hasil pengajaran kamu? Kan ada pelajar yang telah ajar kawan-kawan dia menggunakan nota cikgu. So, apa yang kamu dapat lihat daripada mereka? Adakah mereka semakin faham ataupun mereka semakin menggaruk kepala? Alhamdulillah meningkat. Alhamdulillah. Okey, kita sama-sama mendoakan supaya semua yang belajar dapat senang faham. Alhamdulillah. Ingat, kita nak senang faham, bukannya kita baca lagi serabut. Kalau lagi serabut, baik tak payah buat nota kan. Okey, baik. Dah siap, kita boleh proceed kepada seterusnya, iaitu slide yang ketiga. Okey, slide yang ketiga. Aisyah, okey lagi Syah? Dah siap Syah? Ya, betul Aisyah. Dah, okey. Baik, so kalau macam tu cikgu proceed kepada seterusnya, boleh? Okey, cikgu proceed kepada slide seterusnya. Sebab bab ni tak banyak pun, bab ni tak besar. Okey, so cikgu teruskan dengan slide seterusnya. Okey, iaitu yang ini sangat penting. Ini sangat penting. Okey, iaitu inilah dia ciri utama perlembagaan persekutuan. Ingat, ciri utama perlembagaan persekutuan ada 2. Ciri tradisional dan juga ciri moden. Macam cikgu dah mentionkan hari tu, siap cikgu tunjukkan lagi. Okey, perlembagaan persekutuan yang sebenar, dokumen tu kan, buku tu sikit ni tebal tu kan. So yang mana ciri tradisional, yang mana ciri moden? Sebenarnya ciri tradisional kalau kita lihat bermula dengan kesultanan atau pemerintahan beraja. Okey, kesultanan atau pemerintahan beraja itu adalah ciri tradisional. So dalam kesultanan, pemerintah ataupun raja adalah pemerintah berdaulat. Raja memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing lah. Kalau raja tu Raja Kelantan, so dia akan berkuasa penuh di negeri Kelantan. Kalau Raja Pahang, berkuasa penuh di negeri Pahang. Dan pemerintahan beraja diteruskan selepas merdeka, masih diteruskan. Namun yang di-Pertuan Agong menjadi pemerintah tertinggi negara
Dan Yang di-Pertuan Agong juga adalah menjadi ketua bagi semua raja-raja. Sebab kita ada 9 orang raja-raja 9 orang. So raja merupakan ketua bagi negeri. Yang di-Pertuan Agong ketua bagi seluruh negara. Itu perbezaan Yang di-Pertuan Agong dengan raja. So ini ciri tradisional. Dalam dokumen perlembagaan tu adanya diceritakan tentang kesultanan atau pemerintahan raja. Yang kedua, agama Islam. Raja di negeri Melayu ni, dia tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British tentang hak dan kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu dan juga agama Islam. Okey, raja boleh putuskan sendiri, tak perlu tanya pegawai British, tak perlu. Agama Islam bagi negeri Melayu terletak di bawah kuasa raja di negeri masing-masing selepas merdeka. Maknanya agama Islam akan diputuskan oleh kuasa raja-raja di negeri masing-masing. Sebab itu kalau kita lihat masa ada isu 2 minggu lepas, di mana isu kalau nak masuk masjid solat Jumaat kena ada 3 dos untuk vaksin. Tetapi ada negeri-negeri lain tidak perlu ambil 3 dos. Cukup dengan 2 dos dah okey dah. Jadi dah boleh duduk sembahyang Jumaat. Jadi kalau kita lihat kenapa ada undang-undang yang berbeza mengikut negeri, itu diputuskan oleh raja negeri masing-masing atau sultan negeri masing-masing. Itu agama Islam Wilayah persekutuan dan negeri yang tidak beraja. Wilayah persekutuan dan negeri tidak beraja. Negeri tidak beraja contohnya Pulau Pinang, contohnya Melaka, contohnya Sabah dan juga Sarawak. So negeri-negeri yang tidak beraja ini akan diletakkan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Kemudian ciri yang ketiga iaitu kalau kita lihat bahasa Melayu. Okey. So penggunaan bahasa Melayu dalam penulisan perlembagaan persekutuan itu adalah ciri tradisional, di mana bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan, lingua franca dan juga bahasa ilmu. Kini bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara kita. So ada unsur bahasa Melayu dalam ciri tradisional perlembagaan persekutuan. Dan ciri tradisional yang terakhir iaitu kedudukan orang Melayu dan Bumiputera, di mana kita lihat kedudukan orang Melayu dan Bumiputera, kedudukan orang Melayu semua di bawah kuasa raja atau ketua pribumi. Istilah ketua pribumi ini adalah untuk ketua-ketua bagi suku kaum yang terletak di Sarawak, Sabah, seperti ketua suku kaum Iban, ketua suku kaum Kadazan dan sebagainya. So itu adalah diketuai oleh ketua pribumi. Baik. Kemudian Yang di-Pertuan Agong akan memelihara kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera, Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum-kaum lain. So itu ciri tradisional. Maknanya ada 4 ciri tradisional: kesultanan atau pemerintahan raja, agama Islam, bahasa Melayu, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. 4. Itu ciri tradisional. Manakala yang di bawah ni adalah ciri moden. Ciri moden, di mana kita lihat ciri moden ada 3, iaitu kerajaan persekutuan, sistem demokrasi berparlimen dan juga kewarganegaraan. Sebagai contoh, kerajaan persekutuan tu kan, kalau kita lihat mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. So kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri akan diberi kuasa dalam bidang tertentu. So itu adalah ciri moden, sebab tanah Melayu ataupun kita kata daripada Kesultanan Melaka sampailah ke tahun-tahun 1948 sebenarnya tidak ada istilah persekutuan. Tetapi apabila digabungkan, dan persekutuan yang pertama sebenarnya wujud adalah persekutuan di Negeri Sembilan.
Kamu tahu Negeri Sembilan adalah sebuah persekutuan sebenarnya sebab dia terdiri daripada 9 buah daerah yang disekutukan. Sebab itu Persekutuan Negeri Sembilan. Dan kemudian barulah wujud Kerajaan Persekutuan. So itu ciri moden. Kemudian yang kedua, sistem demokrasi berparlimen. So sistem demokrasi berparlimen ni, asas kepada demokrasi ialah pilihan raya umum pada tahun 1955 yang kamu belajar semasa tingkatan 4 sejarah tingkatan 4 bab yang ke-8 tentang pilihan raya. Jadi sistem demokrasi berparlimen ni memang unsur ataupun ciri moden, iaitu pilihan raya. Kemudian kita lihat kewarganegaraan. Ciri yang ketiga, ciri moden, kewarganegaraan untuk rakyat. Rakyat ada dua jenis. Rakyat raja, contohnya macam kita orang Melayu apa semua, kita rakyat raja. Satu lagi rakyat British, iaitu rakyat yang tinggal di Melaka dan juga Pulau Pinang. So kemerdekaan tanah Melayu dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama untuk rakyat. So ada 3 ciri moden. Kerajaan persekutuan, sistem demokrasi berparlimen dan juga kewarganegaraan. Kalau dah siap boleh bagi tahu. Ni sikit je kan. Topik ni ciri tradisional, ciri moden ni dalam perlembagaan antara satu topik yang dalam kertas 2 hot kertas 2 sejarah trial lagi tu memang hot. So sebab tu nak kena fokus lebih lah. Kan. Kalau dah tulis dah
Okey, baik. Ada. Apa beza kuasa pentadbiran negeri dengan gubernur? Okey, baik. Kuasa pentadbiran negeri biasanya dia ada majlis, ada dua majlis. Majlis undangan dan satu lagi majlis eksekutif. Biasanya lah ada dua. Okey, majlis undangan dan majlis eksekutif. So, majlis undangan ini yang akan buat undang-undang. Majlis eksekutif dia adalah terdiri daripada ahli-ahli majlis yang menjalankan undang-undang itu, yang melaksanakan undang-undang itu, dan menjalankan dasar-dasar negeri. So ada dua majlis, majlis undangan dengan majlis negeri. So itu kuasa pentadbiran negeri. Kalau gubernur bermakna kedua-dua kuasa ini, iaitu kuasa majlis eksekutif dan kuasa majlis undangan ini, semuanya diserahkan kepada gubernur. Gubernur ni biasanya ketua lah, seorang saja. Dan gubernur ini dia yang akan putuskan undang-undang apa yang patut dibuat, undang-undang apa yang tak patut dibuat, dan dia juga akan memutuskan siapakah ahli-ahli majlis yang akan dilantik. So itu gubernur. Maknanya gubernur ni adalah seorang ketua. Kalau kuasa pentadbiran negeri saja, dia tak ada ketua. Dia adalah council. Dia adalah ramai-ramai ahli majlis. Itu beza kuasa pentadbiran negeri dengan kuasa gubernur. Boleh faham, Karina? Boleh, okey. Okey, kalau dah tulis dah, untuk kita proceed kepada slide kita yang terakhir untuk hari ini. Yes. Ya, betul. Betul, Khairina. Maknanya kuasa pentadbiran negeri yang buat undang-undang dan gubernur akan melihat semula undang-undang, dan gubernur akan memutuskan sama ada undang-undang itu boleh dipakai atau tidak. Yes. Dia sama macam kes negara kita sekarang, di mana negara kita kalau nak buat undang-undang mesti tanya Dewan Rakyat dulu, Dewan Rakyat yang gubal. Bila Dewan Rakyat dah gubal, dah putuskan nak buat undang. Contoh undang-undang kita kata sebagai SOP. SOP kawalan penyakit, di mana SOP itu perlu pemakaian face mask, penjarakan sosial, kemudian juga hand sanitizer, hand sanitizer tangan. Jadi itu semua adalah SOP. Kalau nak masuk ke premis kena scan MySejahtera. So SOP itu sebenarnya telah dibincangkan di Dewan Rakyat dulu dan jadikan dia sebagai satu undang-undang. Kemudian bila dia dah buat, kemudian dia akan hantar undang-undang itu ke Dewan Negara untuk diteliti dan untuk dipersetujui. Selepas Dewan Negara tu dah teliti, dah setuju, diorang tak boleh proceed lagi undang-undang ni. Diorang kena hantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk sahkan dan luluskan. So kalau Agong kata okey, undang-undang ni boleh proceed dan lulus, dan baru boleh kita kata dilaksanakan undang-undang itu. Dia memang macam tu proses dia. Dia bukan seorang-seorang dia boleh buat undang-undang ni, tak boleh. Dia ada dia punya proses-proses dia. So kalau katakan Agong tak setuju, Agong kata tak boleh pakai undang-undang ni. So tak boleh lah. Gitu. Okey, boleh faham? Okey, dah selesai? Okey, dah habis Dah. Okey, Danisha dah. Aisyah? Dan yang lain-lain? Dah Okey.
Baik, so kalau dah kita pergi kepada slide kita yang terakhir, okey, iaitu slide kita berkaitan dengan bab yang kedua ini, iaitu perlembagaan persekutuan. Okey. Inilah dia pindaan perlembagaan persekutuan 1963 dan 1965. Okey, pindaan perlembagaan. Apa itu pindaan perlembagaan? Pindaan perlembagaan ialah perubahan formal yang dibuat terhadap teks perlembagaan bertulis sesebuah negara. Maknanya perubahan secara rasmi, perubahan formal yang dibuat terhadap perkara-perkara perlembagaan bertulis sesebuah negara. So macam kita tengok itu dalam buku dokumen perlembagaan persekutuan, kita nampak ada pindaan perlembagaan, maknanya pindaan tahap kewarganegaraan, pindaan Singapura, pindaan Sarawak Sabah. So itu pindaan kerana apa? Kerana kita kata untuk apa? Tujuan dia yang ini. Tujuan dia untuk menyesuaikan, untuk sesuaikan peruntukan untuk negeri baru ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Maksudnya, kenapa dibuat pindaan perubahan perlembagaan? Kerana untuk sesuaikan dengan negeri-negeri yang baru masuk pada tahun 1993, iaitu negeri Sarawak, Sabah dan Singapura. Jadi nak sesuaikan undang-undang itu dengan negeri-negeri tersebut, ya, dalam perlembagaan tanpa menjejaskan, tanpa menjejaskan undang-undang bagi negeri-negeri yang dah memang sedia ada dalam perlembagaan itu. So itu tujuan dia, menyesuaikan peruntukan negeri baru ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Baik, pindaan berlaku 2 kali pada tahun 1963 dan 1965. Ada 2. Baik, pindaan perlembagaan 1963, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997 yang sebelum ini telah dipinda. Perlembagaan Tanah Melayu 1997 itu dipinda selepas pembentukan Malaysia. Bagaimana caranya? Iaitu caranya memasukkan klausa baharu. Maknanya memasukkan perkara baharu pada bahagian tertentu bagi menyesuaikannya dengan keperluan semasa. Maknanya masukkan perkara-perkara tertentu lah. Dan semasa pindaan perlembagaan 1963, ada 3 pindaan yang telah dibuat. Yang pertama sekali iaitu struktur mahkamah atasan, di mana struktur mahkamah atasan itu asalnya ada 2, mahkamah atasan, mahkamah rayuan. Tetapi apabila Malaysia dibentuk, mahkamah atasan diwujudkan, iaitu mahkamah persekutuan. Diwujudkan mahkamah persekutuan di peringkat mahkamah atasan. Dan kini 3 buah mahkamah atasan diwujudkan di 3 buah negeri, iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah serta juga Singapura. So itu mahkamah atasan telah wujud kerana pertambahan negeri Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Kemudian yang kedua, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo, di mana Mahkamah Tinggi Malaya yang sedia ada dikekalkan, Mahkamah Tinggi Borneo diwujudkan. Mahkamah Tinggi Borneo ni adalah mahkamah untuk mengadili kes di Sabah dan Sarawak. So dipanggil Mahkamah Tinggi Borneo. Dan 1963 Jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan, dan 1994 nama jawatan ini diubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Baik. Kemudian perkara ketiga, iaitu apakah pindaan perlembagaan 1963, iaitu wujudnya jawatan yang di-Pertua Negeri. So apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diketuai oleh yang di-Pertua Negeri, dan yang di-Pertua Negeri ini dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Jadi itulah yang berlaku, iaitu kewujudan jawatan yang di-Pertua Negeri. Baik, itu pindaan perlembagaan 1963.
Tetapi pindaan perlembagaan 1965 pada 7 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, membawa usul pindaan perlembagaan. Maknanya membawa usul ni cadangan ya. Cadangan untuk pinda perlembagaan untuk sebagai apa? Sebagai nama dia pindaan Singapura. Maknanya nak Singapura keluar. Jadi Parlimen meluluskan usul ini untuk Singapura keluar daripada Malaysia. Jadi bila Singapura keluar daripada Malaysia, semua perkara berkaitan dengan Singapura dalam perlembagaan ini dimansuhkan atau dibatalkan dalam perlembagaan Malaysia pindaan 1965, iaitu semua berkaitan dengan imigresen, keuangan, hubungan luar, hubungan luar negara dan juga pertahanan. So, itu sahaja. Itu sahaja nota bab yang kedua. Boleh ambil. Okey, Haziq kata dah, bagus. Okey, yang lain-lain?
Okey, dah siap? Belum lagi eh. Okey, semua dah? Okey, Aisyah. Maknanya dengan slide yang terakhir ni, maknanya habislah semua fakta berkaitan bab 2 habis. Ini je yang penting-penting. Okey. Tentang sejarah asas perlembagaan persekutuan, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan, kemudian juga ciri ciri perlembagaan, iaitu ada ciri moden, ciri tradisional, dan kemudian yang terakhir pindaan perlembagaan. So itu je. Tak susah pun. Okey, ada sebarang pertanyaan? Kalau nak tanya boleh tanya sekarang.
Okey, baik. Bagus. Ada soalan. Immigration tu apa cikgu? Okey, immigration tu sebenarnya adalah kita kata sebagai satu jabatan yang mengawal keluar masuk orang ramai. Macam kalau katakan kalau kamu nak keluar kan, contohnya kamu nak melancong pergi ke luar negara, kamu kena pergi ke jabatan immigration untuk membuat pasport. Dan kemudian kamu kena bagi tahu dekat pegawai immigration tu, kalau nak keluar naik airport kan, so kat immigration dia akan tanya kamu bawa apa, so dia akan check ada bawa barang apa ke kan. Kemudian itu jabatan immigration lah. Kemudian kalau pelancong nak masuk ke dalam negara, so pihak jabatan yang menjaga yang kata apa, yang akan memeriksa pelancong-pelancong yang datang ke dalam Malaysia, jabatan itu dikenali sebagai jabatan immigration. Maknanya jabatan untuk mengawal sempadan bagi keluar masuk manusia. Kalau keluar masuk barang, kalau jabatan yang mengawal sempadan untuk menjaga keluar masuk barang, itu dipanggil custom. So jabatan custom, jabatan immigration. Custom untuk barang, immigration untuk penduduk keluar masuk. Itu bezanya. Boleh faham Danisha? Okey, baik. Baik. So dah siap semua tentang jabatan immigration dan sebagainya. So semua dah pun faham. Okey, so alhamdulillah. So cikgu harap dengan nota sebentar tadi tu kamu dah boleh faham berkaitan dengan bab yang kedua ini. Sebenarnya bab kedua ini tak susah, cuma kena banyak memahami dan juga kamu perlukan mungkin sedikit latihan. Baik, kalau begitu, mahu tak untuk korang menjawab sedikit latihan? Tapi bukan latihan dalam bentuk ni lah, soalan objektif je lah. So boleh ke tak boleh agak-agaknya? Nak tanya dulu ni. Boleh ke tak boleh untuk korang menjawab soalan sikit je, soalan objektif lah, soalan objektif. Macam boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Asal semua senyap je ni? Tidur ke apa? Boleh ke tak boleh? Tiba-tiba je cikgu tanya, kenapa senyap semua ni? Tidur ke apa? Tiba-tiba agak tiba kat situ. Baik. So kalau boleh baik. Jangan risau, cikgu akan berikan soalan-soalan dalam bentuk quizzes lah. Kita buat dalam bentuk quizzes dalam bentuk quizzes. So cikgu bagi link dalam bentuk quizzes. So kamu boleh klik pada link itu untuk menjawab soalan-soalan dalam bentuk quizzes. So cikgu akan berikan linknya. So ini link dia. So sila klik pada link itu, link quizzes itu untuk kita buat latihan dalam bentuk quizzes, iaitu latihan bab 2 sejarah tingkatan 5. So sila klik sekarang dan dijemput masuk sekarang. Masuk pintu tak kunci. Jemput masuk pintu tak kunci. Boleh? Masuk. Alisa Adriana. WT apa WT? WD-40 ada lah. WT apa? Masuk. Aiman, Nafis, Rosham. Masuk. Lana. Aisyah dah, Danisha dah. Faris Nazmi. Lagi
Aina, Tasnim. Okey. Masuk. Kemudian kita ada 25, so kita boleh, kalau boleh 24 orang lah yang masuk. Okey, Tasnim, Haziq, Karim Pandai. Boleh Karim Pandai? Ada nama Karim Pandai? Karim Pandai tak tahan. Karim Pandai. Lain. Zaim. Mana Zaim? Oh. Siapa lagi? Okey. Haris Syafri. Boleh masuk Haris? Okey, baru 10 orang. 11. Kaishan waiting. Boleh masuk. Damia. Damia dah masuk 11. Okey, Nazira. Khairina. Khairina pun dah masuk. Nazira pun dah masuk. Okey, Nafi Iman. Siapa lagi? Dude. Dude. Dude ni bukan Nurin Nurin, masuk Nurin. Masuk. Okey, Aimar. Okey, Haris. Okey, dah 15 orang dah. So, kita ada 9 orang lagi, tak apa. 9 orang lagi mungkin tengah cuba untuk masuk. So, kita proceed dulu Yang lain tu, yang 9 orang, 5 orang lagi tu, okey, try masuk juga. Okey, try masuk juga 9 orang lagi untuk masuk. Okey, dan terus melakukan latihan. Okey. So, kita mula.
self care tu dia time punya lah. Time self care, time kan time telecommunication, untuk bayar bil ke apa ke, dia ada self care dia. Ah. Dia fiber optik kan. Okay, siapa lagi? Okay, tinggal Aina, Aisyah. Aina dengan Aisyah. Okay, so kita tengok. Hebat. So kali ini didominasikan. Ya, betul. Okay, so kita lihat ada Alisa Adriana. Okay, mendahului, diikuti oleh Rosham dan Faris Nazmi. Kemudian Tasnim dan juga Damia, Khairina, Danisha, Haris. Kemudian kita ada Nazirah, Nazmi, dan kini Aisyah dan juga Aina sedang bersaing, diikuti oleh Aimar, Haziq dan juga Karim Pandai. Okey, secara umumnya soalan-soalan ini susah ke senang? Soalan-soalan dia senang ke susah ni? Yang korang lihat tadi, yang korang jawab tadi, soalan senang ke susah? Boleh lah. Tak apalah. This is, kata apa, soalan yang pertama kali kamu jumpa kan dalam bab 2. So boleh jawab dah kira okey. Salah tu normal lah, sebab first time jumpa kan. Mana ada orang naik basikal first time terus pandai. Biasanya naik basikal first time pun mesti jatuh. Biasalah tu kan. Jadi baguslah kan. Jadi yang nampak betul-betul faham Alisa Adriana, hadam betul kamu ni. Habis semuanya. Okey, semuanya betul. Okey, Alisa Adriana. Betul-betul pulun. So kita tinggal Aisyah dengan Aina, dan mereka pun dah nak habis dah. Okey. So kesimpulannya, soalan-soalan dia tak susah pun sebenarnya. Tak susah pun sebenarnya. Boleh jawab lah, masih boleh jawab, sebab soalan fakta kan. Soalan-soalan fakta boleh jawab sebenarnya. So don't worry. Okay. Baik. So kita telah, semua pelajar telah menamatkan permainan, maka kita boleh end kan. Okay, so alamak. Tahu-tahu dah end dah ya. Okay. Baik, tahu-tahu dah end, tak apalah. Okey, nanti kita boleh tengok lagi. Untuk kelas seterusnya kita boleh tengok tentang senarai list tu. Dan okey, pada kelas seterusnya pada hari Isnin ini kita akan sambung dengan bab yang ketiga. Okey, bab ketiga iaitu berkaitan dengan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey. So kita akan jumpa lagi pada hari Isnin ini. Take care guys, kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum dan bye-bye semua. Okay.